Berita menarik hari ini di asoka.com, Isnin 27 Disember. Pengembara dari luar negara yang mahu ke Sabah perlu menjalani kuarantin wajib 7 hari apabila tiba di Kuala Lumpur sebelum meneruskan perjalanan ke negeri ini berkuat kuasa esok. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masri Manjun berkata kuarantin mandatori itu perlu dipatuhi pengembara dari senarai negara yang diumumkan Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ini. Peraturan atau protokol berkenaan dikenakan terhadap pengembara yang datang dari negara United Kingdom, Arab Saudi, Australia, Norway, Perancis, Kanada, Denmark, Nigeria, Amerika Syarikat, India dan Pakistan. Negara terbabit dikenal pasti berisiko tinggi jangkitan COVID-19 varian Omicron. Masih berkata lagi, bagi rakyat negara asing yang tiada pengecualian khas memasuki Sabah, mereka juga perlu memohon kebenaran daripada Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan Jabatan Ketua Menteri Sabah untuk masuk ke negeri ini. Sementara itu, Masidi yang juga jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah berkata, kes harian COVID-19 di negeri ini kekal stabil walaupun ada pertambahan 17 kes berbanding jumlah semalam, menjadikan jumlah terbaru 125 kes hari ini. Berita seterusnya, sebanyak 95.89 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri kepada Kementerian Belia dan Sukan Sabah dalam belanjawan tahun depan dengan memberi tumpuan kepada pelbagai inisiatif pembangunan belia, terutama dalam program peningkatan kemahiran dan latihan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata tumpuan akan diberikan kepada kebolehpasaran dan padanan bakat pekerjaan bagi melahirkan golongan belia yang berdaya saing. Tambah beliau lagi, kerajaan negeri juga akan melaksanakan program Fellow Belia Sabah Maju Jaya dan program inkubator kepimpinan Belia Sabah. Sementara itu, Haji Ji yang juga penaung kepada Majlis Belia Sabah berharap majlis itu dan badan gabungannya mampu menjadi suara kepada dasar agenda dan inisiatif kerajaan agar dapat disampaikan kepada rakyat. Terdahulu, beliau turut memuji Majlis Belia Sabah atas inisiatif dapur belia yang bukan sahaja bertindak sebagai program kemanusiaan untuk membantu meringankan beban yang dihadapi golongan rentan, tetapi juga pemangkin kepada anak muda terlibat dalam aktiviti sukarelawan. Sehubungan itu, Haji Ji menggesa golongan belia untuk mengambil bahagian secara proaktif dalam pembangunan negara. Sementara itu, jalan berlubang dan tidak berturap kerana laluan sedang dinaik taraf menyebabkan pengguna di sepanjang Jalan Beaufort Sipitang tidak selesa menggunakannya. Malah ramai pengguna jalan raya bimbang dengan keselamatan diri dan risau akan menyebabkan kerosakan pada kenderaan, terutama pada waktu malam. Itu situasi yang dihadapi sejak lebih setahun lalu apabila laluan berkenaan dinaik taraf bagi projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo di sepanjang laluan berkenaan. Tinjauan mendapati sepanjang laluan dari Beaufort menuju ke Sepitang, keadaan jalan dilihat dalam keadaan kurang baik walaupun usaha untuk menaik taraf jalan berkenaan sedang dilakukan. Perkara itu kerap kali menjadi bualan netizen apabila keadaan jalan berkenaan ditularkan di media sosial kerana dianggap berbahaya dan merosakkan kenderaan pengguna jalan raya. Seorang pengguna yang kerap melalui jalan itu, Syarizan 30-an, berkata keadaan itu berlanjutan sejak lebih setengah tahun lalu dan boleh dikatakan setiap hari ada saja rungutan daripada pengguna jalan raya di kawasan itu. Katanya rata-rata merungut berhubung kerosakan kenderaan yang dihadapi pengguna jalan raya seperti tayar pecah dan rim bengkok ketika melalui jalan itu. Tambahnya lagi, apabila hujan, keadaan jalan berlumpur dan kalau cuaca kering memang berhabuk tebal. Pada waktu malam pula bahaya sebab tiada lampu amaran dengan keadaan jalan yang berlubang. Tambah Syarizan lagi, walaupun jalan sedang dinaik taraf tetapi perlu ada laluan yang selamat dan diselenggara untuk digunakan pengguna jalan raya. Menurut seorang lagi pengguna, Farah 20-an, perjalanan dari Kota Kinabalu ke Beaufort pun sudah memenatkan, ditambah pula perjalanan pulang ke kampungnya di Kampung Weston yang kini turut terlibat dalam pembinaan Pen Borneo. Terdahulu, tinjauan turut mendapati beberapa kawasan jalan berkenaan sedang giat dinaik taraf dan kerja-kerja membuat laluan Pen Borneo sedang dilaksanakan. Bagaimanapun, jalan berkenaan tetap menjadi laluan utama bagi penduduk Beaufort dan Sepitang, termasuk mereka yang datang dari Sarawak dan Brunei Darussalam. Sudah tentu pengguna mahukan perjalanan yang lancar di sepanjang laluan berkenaan dan diharap pihak berkaitan dapat melihat keperluan ini demi keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya.
Manakala pihak kontraktor yang melaksanakan projek pembinaan Lebuh Raya PN Borneo diminta supaya membuat laluan alternatif untuk digunakan pengguna jalan raya bagi laluan Beaufort Sepitang. Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan Ruslan Muharam berkata, isu jalan rosak dan berlubang yang berlaku di jalan berkenaan sudah pun dibawa ke dalam mesyuarat penuh khas Majlis Daerah Beaufort ketika perbincangan mengenai pelaksanaan projek PN Borneo dilakukan. Katanya perkara itu juga turut disampaikan kepada pihak kontraktor yang melaksanakan kerja pembinaan Lebuh Raya PN Borneo, terutama kawasan di bawah Dewan Undangan Negeri Lumadan. Beliau berkata walaupun jalan itu sedang dalam pembinaan, tetapi ia juga menjadi alat penghubung utama antara dua daerah berkenaan. Jelas Ruslan lagi, jalan raya itu bukan digunakan semata-mata sebagai laluan untuk pengguna jalan raya berulang-alik pergi dan balik kerja. Sebaliknya turut digunakan untuk fasiliti kesihatan ke daerah lain. Sehubungan itu, Ruslan berharap ada perkembangan daripada pihak berkaitan mengenai isu jalan raya berkenaan selepas perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat terbabit. Terdahulu beliau memaklumkan bagi kawasan Dun Lumadan laluan yang sedang dinaik taraf hanya membabitkan kira-kira 20 km, iaitu dari sempadan Kampung Melalia, Sepitang ke Pekan Beaufort. Yang dengan sebaik mungkin yang boleh dilalui oleh semua pengguna dengan salah dan selamat. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang lelaki maut selepas kenderaan dipandunya terbabas dalam kejadian di Jalan Kampung Melampoi, Batu 48 berhampiran ladang sawit Velcro, Nabawan awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 7.30 pagi itu, Mangsa Putra Azali Sulayul 25 tahun yang memandu Proton Wira Aerobik dilaporkan tercampak keluar sebelum dihempap kenderaannya sendiri. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.39 pagi. Sebaik tiba di lokasi kejadian, pasukan operasi mendapati mangsa tersepit di bahagian luar kenderaannya dan operasi mengeluarkan mangsa terus dijalankan. Sebaik berjaya dikeluarkan, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi kejadian. Menurutnya, mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan selanjutnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.